السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ مرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati barisan kepimpinan Jawatan Kuasa Surau Ar-Rawdah, Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal, khususnya yang saya hormati hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan selama-lamanya kita bersyukur, sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita mengecapi nikmat Islam,
nikmat iman dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang membicarakan suatu ilmu yang disebutkan di dalam sebuah hadis, awwaluddin ma'rifatullah, yaitu awwaluddin, awal-awal agama itu ialah ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah tidak lain dan tidak bukan suatu ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita namakan sebagai ilmu tauhid. Suatu ilmu yang menjadi satu kewajipan yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap daripada laki dan perempuan yang telah sampai kepada darjat mukallaf. Yakni golongan mukallaf bermakna orang-orang yang telah ada taklif syarak, dah wajib sembahyang, dah wajib puasa, termasuk juga wajib belajar ilmu yang diwajibkan belajar atasnya. Maka daripada itu, ilmu ini iaitu ilmu tauhid ataupun disebut dengan ilmu usuluddin ataupun disebut dengan lain istilah ilmu aqidah, adalah salah satu kewajipan cabang ilmu yang dimestikan, tidak boleh tidak, dan tidak ada alasan untuk kita tidak mempelajarinya. Maka hukumnya adalah fardu ain atas tiap-tiap laki dan perempuan untuk mempelajarinya. Maka alhamdulillah kita dapat menyambung kembali untuk kali yang kedua pada malam ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan sudah berada di tangan kitab, iaitu kitab Risalatut Tauhid. Jadi alhamdulillah kita boleh membuka lembaran kitab ini untuk sama-sama kita ikuti pengajian ilmu tauhid bermula daripada muka surat yang kelima, insya-Allah. Muka surat yang kelima. Tajuk pada malam ini ialah permulaan, mabadi' ataupun terjemah daripada mabadi' itu seri pembukaan bagi ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita baca daripada perkataan tuan pengarang kitab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khataman
wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkataan mabadi', bacanya tuan-tuan bunyinya mabadi', jangan bunyi mabadi, ya, jangan ikut sangat dia punya rumi ya. Jadi Arab sebut mabadi'. Mabadi'. Kalau dalam Arab dia ada huruf ain hujung, jadi bunyi ain, mabadi'. Baik. Perkataan mabadi' itu bahasa Arab jamak. Maksudnya daripada perkataan asal mabda', dijamakkan, dihimpunkan jadi mabadi'. Itu dipanggil apa dia kalau dalam bahasa Melayu ni tata bahasa lah, ya. Perkataan asal contohnya kita panggil apa? Sakit. Jadi jamak daripada sakit tu boleh pergi pada perkataan apa? Menyakitkan, kesakitan dan lain-lain lah. Dipanggil jamak. Asal perkataan sakit. Sama ni. Asal perkataan bahasa Arab mabda', himpun ataupun jamak istilahnya jadi mabadi'. Baik. Asal maknanya punca mula terbit. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Baik. Hari ini orang sebut, kata tuan pengarang kitab ni, asal Johor, Al-Fadil, Allah yarham Al-Fadil Ustaz Abdul Ghani. Lain kitab dia karang, ada satu kitab fiqh 3 jilid tuan-tuan. Kitab Idaman Penuntut, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan pernah dengar Idaman Penuntut, ada 3 jilid. Bab yang pertama, jilid pertama bahas bab ibadat, taharah, sembahyang, puasa, zakat, haji, sembelihan. Bab kedua bab jual beli, bab ketiga bab jenayah. Itu terkenal kitab tu tahun 80-an. Kitab tu dihasilkan pada tahun 80-an. Al-Fadil, Allah yarham Ustaz Abdul Ghani Abdul Yahya, orang Johor, ulama Johor, ya, itu. Jadi bahasa ketika itulah barangkali sebab dia sebut ni hari ini, bukan sekarang ni. Hari ini maknanya ketika dia menulis kitab ni tahun 80-an. Saya tak ingat tahun yang tepat, tapi sekitar 80-an. Kalau tak silap-silap lebih kurang ada 81 begitu. Kitab ni dihasilkan. Sebab tu lepas tu dia meninggal. Jadi mungkin pada tahun 80-an bahasa yang mudah nak diterjemahkan daripada perkataan mabadi' itu ialah pembukaan bagi sesuatu kitab. Sebelum kita nak belajar dengan lebih lanjut bab yang pertama, bab yang kedua sampai khatam, kita mesti belajar kepada permulaan yang dipanggil istilah mabadi' asyarah. Mabadi' 10, sebab ada 10 perkara. Apa tujuan kita nak tahu dulu mabadi' ni tuan-tuan? Tak lain tak bukan, sebelum kita nak belajar ilmu tauhid ni, kita nak tahu apa nama ilmu ni, apa tujuan, pengambilan dalilnya daripada mana, supaya menimbulkan apa? Supaya menimbulkan kesungguhan kita untuk belajar. Bila kita dah tahu tujuan daripada ilmu ni untuk apa, kita belajar ilmu ni,
Tujuan bila kita tahu ilmu ni nak buat apa? Fungsi dia untuk apa? Bila kita tahu daripada mabadi' ini, maka jelas kepada kita, dan dengan tahu mabadi' ni akan datang kita tak nak miss walau satu kelas sekalipun. Sebab apa? Kita dah tahu kepentingan ilmu ini, jangan tinggal belajar. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Dia berkaitan dengan akidah. Tu dia. Jadi mabadi' ni apa? Pembukaan. Sebelum kita belajar satu-satu ilmu, kita kena tahu mabadi' dia tu. Ada 10. Biasanya setiap jenis ilmu, ilmu fiqh baik, ilmu tauhid ni, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu balaghah, apa juga ilmu dia ada mabadi' dulu. Apa mabadi'? Kita panggil, kalau dalam bahasa lain, pengenalan dulu. Boleh faham tak? Jadi mabadi' ni maksudnya lebih kurang begitulah. Pengenalan terlebih dahulu, kita nak tahu selok belok tentang nama ilmu tauhid ni, ke mana dia nak bawa kita pergi. Dan akhirnya khulasah dia nak jadikan kita ni apa? Ya, itu yang dimaksudkan dengan mabadi'. Jadi maksudnya tak adalah confuse. Tiba-tiba bila kita terjar terus dengan istilah-istilah tauhid, jadi kita tak nampak ini ilmu apa ni, nak cakap tentang apa, fiqh ke, tasawuf ke? Tak. Jadi bila kita tahu mabadi', jelas, ilmu ni ilmu cerita tentang bagaimana menjaga akidah, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil tauhid. Itulah. Baik, kita tengok seterusnya adalah mabadi' ilmu tauhid itu 10 perkara. 10 tuan-tuan ya. Yang ni tak hafal pun tak apa, tak wajib hafal mabadi' ni tapi kalau dapat ingat, alhamdulillah, bagus. Dia boleh terang kat orang lah ya, poin-poin dia tu. Baik, yang pertama, nama ilmu ini, ilmu yang kita nak belajar ni, apa namanya? Iaitu dinamakan ilmu tauhid. Lagi ilmu kalam. Banyak nama ni, boleh pakai mana-mana aja. Lagi apa? Ilmu usuluddin. Usuluddin ni maknanya pokok agama, tunjang agama. Maksud usuluddin tu. Kalau tauhid tu ambil daripada perkataan wahid. Wahid nombor apa? Satu. Satu kan. Jadi mengesakan Allah. Ilmu mengesakan Allah tu maksud ilmu tauhid. Mengesakan Allah pada zatnya, pada af'alnya, pada sifatnya. Ya? Baik. Ilmu kalam. Kenapa dipanggil ilmu kalam? Kerana ilmu ini banyak dan paling panjang perbahasan dalam ilmu ini ialah tentang sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala berbanding sifat-sifat yang lain. Sifat 20 tuan-tuan, ya, sifat 20 tu Allah, wujud, qidam, baqa, sampai kepada sifat kalamun, ya, ataupun sifat kaunuhu mutakalliman. Ini perbahasannya paling panjang dalam perbahasan sifat-sifat Allah. Sebab itu disebut nama lain ilmu ni ilmul kalam. Kalam tu merujuk pada sifat kalam Allah Ta'ala. Kalam ni maksudnya apa? Berkata. Allah Ta'ala maha berkata-kata. Nak faham maha berkata-kata tu lah perbahasannya panjang sangat, ulama bahas. Tapi kena faham betul-betul. Ya, kena faham betul-betul ilmu apa sifat kalam ni. Takut salah faham, dia melencong akidah. Itu sebab kena faham betul-betul. Jadi semua tu disebutkan dalam kitab ni. Jadi cuma saya nak sebutnya,
Kalam, kenapa dinamakan ilmu kalam? Kerana mengambil sempena dalam perbahasan sifat-sifat Allah yang paling panjang perbahasannya sifat kalam Allah. Berkata, maha berkata-kata Allah. Dalilnya dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut wa kallama Allahu Musa taklima. Peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mana? Ketika bermunajat di Bukit Tur Sina. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, dan dalam peristiwa munajat itu Nabi Musa diizinkan Allah untuk berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu gelaran Nabi Musa ni, Nabi Musa Kalimullah, Nabi yang dapat berkata-kata dengan Allah secara direct. Cuma nak faham berkata-kata Nabi Allah Musa, dia dengar Allah Ta'ala bersuara ke macam mana? Yang tu perbahasannya panjang sangat. Salah faham, melencong akidah, rosak akidah. Faham tak tu? Tu dia. Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala maha berkata-kata, Allah Ta'ala berkata dengan apa? Ada suara tak? Yang tu kalau salah faham, bahaya, boleh rosak akidah. Tu dia. Sebab tu kena belajar, kena faham. Yang dikatakan sifat kalam Allah tu, Allah Ta'ala berkata dengan bagaimana. Yang tu nanti sampai babnya kita akan bicara. Tak boleh beritahu malam ni dulu, sebab tak sampai. Cuma saya nak sebut kenapa dia panggil ilmu kalam saja. Boleh faham tak? Baik, lagi dipanggil apa? Ilmu sifat. Tambah ilmu sifat 20. Tambah ilmu sifat 20. Kalau zaman 80-an, zaman 70-an, ambil daripada ni lah, ambil zaman 50-an, zaman 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Nama ilmu sifat 20 ni masyhur sangat lah. Siapa orang dulu yang tak kenal sifat 20? Ya? Sebut sifat 20 sama ada biasa dengar cuma tak belajar saja, tapi masyhur sangat. Sebut masjid, kampung-kampung mesti belajar sifat 20. Sebab tu dia panggil ilmu sifat 20. Malam ni kuliah apa? Sifat 20. Bukan tauhid ke? Dia kata gitu. Dia tak faham rupanya sifat 20 tu ilmu tauhid lah. Sebab tu kena didedahkan mabadi' dulu. Ilmu ni berapa nama ada, supaya tak jadi macam tadi lah. Malam ni belajar apa kat suruh kita ni? Malam ni belajar tauhid. Bukan sifat 20 ke? Padahal sama aja kan? Sama aja. Malam ni belajar apa? Malam ni kita belajar tauhid. Bukan kita belajar akidah ke? Akidah lah tu. Sebab tu penting kita tahu mabadi'. Jadi pertama sekali kena tahu ada berapa nama ilmu ni. Inilah antaranya. Tauhid, kalam, usuluddin, ilmu sifat 20. Ya, boleh faham tak? Jadi tuan-tuan kalau boleh ingat, alhamdulillah lah. Ilmu ni selain daripada tauhid dipanggil apa? Ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, ya, ilmu kalam, ilmu lagi apa? Ilmu aqaid. Aqaid ni apa dia? Akidah lah. Kepercayaan. Aqaid ni kepercayaan. Percaya tak Allah? Percaya. Awak percaya Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tu macam mana? Yang tu kena tahu. Kena tahu. Dia panggil kepercayaan. Awak percaya tak Allah Ta'ala Maha berkuasa? Allah Ta'ala awak percaya tak Allah Ta'ala Maha berkehendak? Tu. Ya, dia panggil kepercayaan, aqaid, aqidah. Baik. Dan lagi apa? Dan lagi al-iman, ilmu iman dia panggil. Kan dalam rukun iman ada 6 perkara kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jadi dipanggil iman. Sebab iman tu dipanggil apa dia? Tentang akidah juga. Kepercayaan.
Iman tu percayalah. Percaya tak Tuhan, percaya tak Rasul. Ataupun kalau dalam buku tulis budak-budak, dia tak rukun iman 6 perkara. Dia tak tulis beriman, dia tulis percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya pada kitab, dan percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis percaya. Percaya tu maksudnya al-iman ataupun aqidah. Tu. Jadi ala kulli hal, kesimpulan dia, mabadi' yang pertama yang kita kena tahu ialah ilmu ini dinamakan dengan beberapa istilah. Dengan beberapa istilah. Jadi istilah tu telah saya huraikan maksud lebih kurang setiap istilah-istilah itu. Baik. Habis yang pertama, kita masuk kepada mabadi' yang kedua. Kata Tuan Syekh kita, tempat ambilannya. Baik, maksudnya apa? Ilmu tauhid ni, tempat ambil ilmu ni daripada mana? Khusus yang kita nak belajar ni tentang sifat 20, sifat bagi Rasul, sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul. Ilmu ni tempat ambilnya dekat mana? Nak tahu juga mabadi' yang kedua. Tempat pengambilan, sumber pengambilan ilmu ini daripada mana? Iaitu diterbitkan, ataupun kita boleh kata diambil. Nak mudah ayatnya, diambil daripada Quran dan hadis. Ni ilmu tauhid yang kita nak belajar ni, tak lagi mesti tempat pengambilannya, keterikatan ilmu ini daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lagi. Kalau lari daripada dua ini, maka ianya boleh kita panggil melencong daripada Quran dan sunnah. Jadi ilmu sifat 20 mesti terikat dengan Quran dan hadis, dalil Quran dan dalil hadis. Ini jelas tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita tak ragu, supaya kita tak berasa was-was, ini ilmu ni pelik aja bunyinya. Jadi hilangkan keraguan, ini ilmu pengambilannya semua kullu Quran, hadis. Ni mabadi' yang kedua. Contoh tuan-tuan ya, contoh. Terpaksa melangkau sikit, walaupun belum sampai kepada perbahasannya, tapi nak buat contoh sebagai bukti bahawasanya ilmu sifat 20 ni pengambilannya daripada Quran dan hadis. Contoh, kita ambil satu sifat yang namanya sifat baqa. Ikut tertib sifat 20, apa dia? Allahu wujud, qidam, baqa. Sifat yang ketiga ikut tertibnya baqa. Baqa tu maknanya apa? Kekal Allah Ta'ala, tiada binasa ia. Boleh faham dah? Baqa tu maksudnya kekal Allah. Sifat Allah ni apa dia? Sifat Allah yang wajib atas dia ialah kekal, ia tidak binasa sampai bila-bila. Kita, wujud kita ni, ada kita ni, yang kena jadi, yang diciptakan ni, binasa tak kita? Binasa kita. Sampai masa, sampai ajal, mati. Sampai ajal, bila ajal tak tahulah. Buat masa ni hidup lagi. 1 jam lagi, wallahu alam. Besok, wallahu alam. Lusa, wallahu alam. Tapi nak kata kita ni pasti mati, maka kita tidak binasa. Tuhan begitu tak? Tuhan tak begitu. Allah Ta'ala tak begitu. Maka dipanggil sifat baqa. Kekal Allah Ta'ala, tidak binasa. Dalilnya apa? Ni tempat pengambilan kata sifat baqa ni, dalil Qurannya kat mana? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, ayat yang biasa kita dengar. Apa dia?
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu dalilnya. Kullu man 'alaiha fan, katakan setiap yang diciptakan itu, segala sesuatu akan binasa. Wa yabqa, dan hanya yang kekal ialah rabbika, Tuhan kamu, dzul jalali wal ikram, yang kedudukannya maha tinggi lagi maha mulia. Itu dalilnya. Dan yang kekal, wa yabqa, marilah ulama-ulama merumuskan, ambil sifat wa yabqa jadi kepada apa? Sifat baqa. Nampak? Sifat baqa dalilnya apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil dalam Quran. Itu yang kita kena belajar, tuan-tuan, ya. Cuma saya pelik lah, tuan-tuan. Saya pelik sikit. Pelik apa? Bukan pelik sikit, pelik banyak. Heran banyak saya ni. Pasal apa? Ada juga orang mana tu, orang macam-macam lah, termasuk golongan agamawan pun juga ada pandangan yang salah terhadap ilmu sifat 20. Dikatanya sifat 20 ini ilmu yang sesat. Allahu Rabbi, saya tak masuk akal bila dia cakap macam tu. Ada orang yang cakap macam tu, hatta di negara kita ni dia kata begitu. Jangan belajar sifat 20. Kenapa? Ini ilmu tak ada zaman Nabi, dan ini ilmu yang dicipta oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, kata dia. Ilmu ni jangan belajar, ilmu ni sesat. Pasal apa sesat? Nabi tak ajar. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu dikatakan kena tahu mabadi' dulu. Ya? Pendahuluan kena tahu dulu ilmu ni. Jadi apa di antara pendahuluan yang perlu kita tahu? Sumber ilmu ini apa dia? Quran, hadis. Nak kata sesat lagi ke? Ke macam mana? Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu saya kata saya pun pelik. Pelik banyak, bukan pelik sikit, pelik banyak. Macam mana dia boleh kata? Pada saya mungkin barangkali kerana dia tak pernah belajar ilmu sifat 20. Sebab tu dia kata. Jadi kita kata begini, kalam ulama, kita akan bermusuh dengan sesuatu yang tidak kita kenal. Bila kita dah kenal, kita cinta. Bila kita tak kenal, boleh jadi kita akan bermusuh dengan ilmu itu. Jadi barangkali sebab dia tak nak mengaji, persepsi dia ialah ini kitab jangan sentuh. Kalau belajar, macam kita katalah kitab Hakikat Insan tu, pernah dengar kitab Hakikat Insan yang dikarang, yang ditulis oleh Hasan Anak Rimau, pengasas ajaran sesat Hasan Anak Rimau. Dengar nama takut, Hasan Anak Rimau. Dia karang satu buku Hakikat Insan. Dalam tu apa? Dalam tu ilmu hakikat lah kononnya. Ada gambar rajah, orang duduk sila, Allah dekat kemaluan. Tu pelik tu. Jadi seolah-olahnya yang kata ilmu sifat 20 ni sesat, macam tu gambaran dia. Macam kita agak insan dia bayangkan. Faham tak tu? Jadi sedangkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ilmu sifat 20 ni menjadi pegangan sekalian ulama salaf dan ulama yang mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Kita ambil contoh imam hadis lah. Kalau sebut ustaz-ustaz biasa ni mungkin tak percaya kot. Kita ambil contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari ni kita tahu kan, disebut rawahu Bukhari. Dalam ilmu hadis, hadis yang paling sahih, yang paling tak dipertikaikan ialah apa dia? Hadis riwayat Bukhari. Lepas tu Imam Muslim, lepas tu imam-imam yang lain. Jadi kata ranking yang paling sahih hadisnya ialah riwayat daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari apa akidah dia? Akidahnya akidah sifat 20. Dan nak kata
Nak kata apa pada Imam Bukhari itu? Sesat ke apa? Kita pakai hadis dia, kita kata hadis yang paling sahih Imam Bukhari. Imam Bukhari apa akidah dia? Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ambil lagi siapa? Imam Muslim. Imam Muslim pun akidah Asy'ariyah sifat 20. Jadi kalau kita kata ilmu sifat 20 ni adalah songsang sesat, tak ada zaman Nabi, kenapa imam hadis seumpama Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi yang tak tersebut di sini kerana banyaknya, kita nak kata apa pada mereka tu? Kalau kita kata sifat 20 ni sesat, tak boleh belajar. Tu. Jadi kita nak jelas di sini. Ilmu yang kita nak belajar ni sifat 20 ni, akidah sifat 20 adalah tempat pengambilannya adalah berdasarkan kepada Quran dan hadis. Saya dah bagi contoh tadi, satu sifat baqa, dalilnya apa? Ambil tuan-tuan bagi contoh sifat apa lagi? Sifat wujud. Sifat wujud kan? Sifat yang pertama wujud. Dalilnya kat mana dalam Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la, dalil. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dah tak? Kan kita biasa baca masa tahlil kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahui. Itu ayat Quran tu, surah Muhammad. Surah Muhammad ayat yang kedua kalau tak silap saya. Surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalil wujud. Tu. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu dalil. Nanti kita belajar semua sifat ada dalil tuan. Ada dalil. Dalil naqli, dalil aqli. Dalil aqli, dalil akal yang menunjukkan bahawasanya Tuhan tu ada. Tuhan tu kekal. Tuhan tu begini-begini. Kita main dalil aqli juga untuk meyakinkan lagi, supaya hilang segala bentuk keraguan. Baik, yang ketiga tuan-tuan, sekejapnya masa rasa dah masuk isyak dah. Ni kuliah terakhir tuan-tuan. Bukan terakhir lah, maksudnya untuk Ramadan ni kita nak kan bagi laluan pada Ramadan sebulan dah tu. Jadi panjang umur, diizinkan Allah, sambung pula lepas tu. Tu. Jadi rasanya mungkin tak habis malam ni tuan, 10 mabadik ni sebab saya kena terangkan satu-satu dulu. Kalau baca je boleh bagi habis. Nah, baca dengan huraian bagi faham. Baik, kita masuk yang ketiga. Jadi nombor 1, nombor 2 faham dah. Kita masuk mabadik yang ketiga. Kandungannya. Maksudnya apa isi kandungan daripada bab yang pertama sampai bab akhir ni, bicaranya tentang apa? Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, iktiqad, kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh iktiqad yang yakin. Inilah isi kandungan yang akan kita belajar dan bahaskan dalam pembelajaran sepanjang kitab ini. Inilah yang dibicarakan. Ala kulli hal, habis kitab ni insya-Allah dengan harapan semoga Allah Ta'ala, pertamanya bila kita dah belajar sampai habis, insya-Allah kita faham dan jadikan ia sebagai satu iktiqad yang jazam, iktiqad yang muktamad. Inilah akidah aku daripada sekarang sampai aku mati.
Sampai nafas aku yang terakhir atas dunia ni, aku berakidah dengan akidah inilah yang aku belajar ni. Supaya apa? Supaya nanti dalam kubur aku boleh jawab soalan kubur. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia apa? Di antara mereka golongan-golongan yang tidak akan mendapat jawab soalan kubur. Soalan kubur itulah ma rabbuka wa man nabiyyuka. Itu soalan akidah tu. Nah, malaikat tanya, malaikat Munkar Nakir tanya, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Sekarang ni boleh hafal tuan-tuan jawapan ni. Soalan dan jawapan kita boleh ingat. Senang kan soalan tu? Siapa Tuhan kamu? Jawabnya mudah, ringkas. Allah, alif lam lam ha, 4 huruf je. Boleh hafal sekarang. Tapi memada ke dengan hafalan? Tanya orang Cina. Ada Cina, saya duduk kat Sengudang, ada satu Cina tu cukup pandai dia cakap Arab. Allah, dia sebut Allah betul. Tak ada Allah, tak ada. Lagi betul dia sebut daripada orang Melayu. Tapi Islam tak Islam. Dia siap cakap, aku kalau mati itu malaikat datang tanya aku boleh jawab tu. Apa Tuhan kamu? Allah. Tapi tak beriman, tak Islam. Dia bergurau. Ada Cina tu. Tak Sengudang tu. Cina lama lah, Cina yang bergaul dengan orang Melayu dulu dah. Tu Cina yang jenis kalau baca surat khabar, baca surat khabar Jawi. Tu ada lagi, hidup lagi. Cina tua. Kata. Tapi hidayah belum dapat. Kita ni harap jugalah semoga Allah bagi dia hidayah Islam lah dia ni. Akhir-akhir hayat dia. Baik. Jadi inilah tuan-tuan ilmu yang nak kita faham dan kita hadam serta jadikan akidah yang sebenar dan pegangan sampai mati kita. Ini akidah ni yang kita nak belajar ni. Ya. Kemudian kepercayaan yang putus, yakni muktamad, sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Kalau benar akidah kita cari rezeki, akidah kita tak rosak. Pasal apa? Kita dah yakin syariat suruh kerja ikut qada masing-masing, meniaga, jadi cikgu, pejabat, kerja itu, kerja ini, mengajar dan sebagainya. Qada masing-masing, kemahiran masing-masing kerja. Tapi iktikad kita apa? Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Dia boleh jadi rosak akidah kalau sekiranya dia bekerja, kerja pukul 8 pagi masuk, pukul 5 petang keluar dengan iktikad kerja aku ni lah yang bagi rezeki. Percaya ke Allah? Percaya. Tapi soal akidah dia lebih iktikad bahawasanya kalau tak kerja tak makan aku. Bahaya. Nampak tak? Rosak tak akidah? Rosak. Ilmu ni kita naknya supaya cover benda tu, supaya jangan berlaku, supaya tak rosak akidah kita. Contoh kita makan ubat, demam, ambil Panadol 2 butir. Panadol makan 1 jam 2 jam, kebah demam kita. Maksudnya elok, sembuh demam kita tu. Siapa yang bagi sembuh? Ubat ke Allah? Jawabnya Allah. Bukan Panadol tu. Habis Panadol tu dia panggil apa? Asbab, sebab saja. Tu. Nah, syariatnya Nabi ajar sakit berubat. Tapi jangan iktikadkan ubat itu yang memberi sembuh. Kalau tak belajar ilmu ni, rosak akidah. Pasal apa? Tak didedahkan asbab ikhtiar dengan yang memberi bekas. Siapa yang memberi bekas? Siapa yang memberi sembuh? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang mengenyangkan kita? Siapa yang menghilangkan dahaga kita? Allah. Itu semua apa dia? Asbab. Kalau tak mengaji, kita tak ada akidah tu, jadi boleh jadi harus, kita kata harus terlempar ia ke dalam jurang akidah yang merosakkan.
Tu. Sebab tu ada ulama kata sedar tak sedar syirik khafi kita ni. Faham tak tu? Bila sebut syirik tu kenapa? Menduakan Allah sudut apa? Kita makan ubat, lepas sembuh kita iktikadkan obat tu yang bagi sembuh. Oh, baguslah ubat Panadol ni. Kalau tak ada lah kau Panadol ni, demam aku. Nampak? Jadi macam mana? Makan telan Panadol tu. Telanlah Panadol tu. Tapi lepas sembuh, alhamdulillah ya Allah, engkau lah yang bagi sembuh ya Allah. Itu akidah yang betul. Nak jaga ni lah, ilmu ni nak jaga tu. Hasil bila kita ngaji sampai khatam insya-Allah, itulah yang dia nak bawa kita. Supaya apa? Akidah kita ni, kepercayaan kita ni terpelihara daripada akidah-akidah yang merosakkan, yang boleh mensyirikkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ni tuan-tuan? Baik. Dan sikit lagi kita ambil satu lagi, mabadi' yang keempat. Kalau nak baca sampai 10 ni tuan-tuan, jawabnya nak baca sampai 10, pukul 10 kita habis. Jangan ada 10 ni. Jadi kalau baca sampai 10, pukul 10 setengah baru habis. Tak boleh. Jadi kita baca sampai yang keempat saja, ambil masa dalam 5 atau 10 minit lagi insya-Allah. Baik, mabadi' yang keempat. Tempat bahasannya, maudhu'nya kepada 4 tempat. Baik. Perbahasannya dalam ilmu ni dipanggil maudhu'. Maudhu' ni kalau dalam bahasa moden kita panggil modul. Topik perbincangan. Topik, modul. Modul perbincangan dipanggil dalam bahasa Arab maudhu'. Maudhu' yang kita nak bincang ni dibagi kepada 4 bahagian. Ilmu ni modul dia terbagi kepada 4 yang kita mesti belajar. Apa dia? Yang pertama, perbahasan ni ialah pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu maknanya apa? Zat tu apa tuan-tuan? Zat tu maknanya diri. Diri. Macam saya ni, nama saya siapa? Nama saya Ustaz Amsyari. Nama Amsyari, zatnya mana? Ni yang tuan-tuan tengok saya ni, inilah zat. Nama bagi zat Amsyari. Tu. Ni zat. Jadi yang kita nak bahaskan di antara maudhu', topik-topik perbincangan ialah yang pertama, zat Allah Ta'ala. Diri Allah Ta'ala tu. Dari segi apa dia? Yang kita nak fahamkan sifat-sifat yang wajib. Bukan kita bicara soal zat Allah Ta'ala Allah Ta'ala ni rupanya macam mana, color apa, emas ke perak, besar ke kecil, lebar ke, duduk kat mana, ada janggut tak, ada tangan tak, ada kaki tak. Bukan itu skop perbincangan dia. Faham? Cuma kita nak faham zat ialah dengan kenal sifat Allah. Tu. Zat Allah jangan. Sebab Nabi tegahlah. Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nabi kata apa? Nabi pesan dah, fikirlah kamu kepada setiap kejadian-kejadian Allah. Nabi pesan, tafakkaru fi khalqillah, fikir atas segala kejadian Allah. Langit, tengok sungai, tengok gunung, maha suci Allah. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kita fikir gunung ni cantik gunung ni, Gunung Kinabalu cantik ni, tak ada yang menciptakannya. Gitu. Fikir, tafakkaru fi khalqillah wala, Nabi kata, dan wala tafakkaru fi zatillah. Jangan fikir kepada zat Allah. Maksudnya jangan kau membayangkan zat Allah ni berupa. Faham? Jangan kau bayangkan Tuhan ni ada tangan, jangan kau bayangkan Tuhan ni ada kaki, jangan kau bayangkan Tuhan ni ada mulut, ada mata, ada telinga macam kita. Subhanallah. Boleh faham tu? Jadi yang kita nak faham di sini adalah apa dah?
Yang kita nak iktiqadkan sifat Allah. Zat dia bila kita boleh tengok? Tunggu masuk syurga nanti. Kaifiatnya macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bicara soal tu. Tunggu masuk syurga besok baru tahu kaifiatnya macam mana. Itu pun ulama bahas panjang lebar tu. Ya? Tu. Cuma atas dunia Nabi pesan wala tafakkaru fi zatillah. Artinya apa? Ulama tafsirkan sebut jangan engkau bayangkan, jangan kau fikir Tuhan ni ada tangan, jangan kau bayangkan Tuhan ni ada duduk atas kursi, duduk atas dengan sana, jangan. Faham? Tu. Yang kita nak faham ialah apa dia? Sifat-sifat Allah, maha berkuasanya dia, maha berkehendaknya ia. Apa lagi? Maha mendengarnya dia, maha melihatnya dia. Yang itu kita nak tahu. Yang kita kena iktikadkan, Tuhan ni maha berkuasa, Tuhan ni maha melihat apa yang kita buat, sembunyi ataupun terang-terangan. Itu yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena tahu. Baik, yang kedua, maudhu'nya, topiknya ialah apa dia yang kita nak belajar? Pada zat tak habis lagi tuan-tuan. Tak habis lagi atas tu. Sifat-sifat yang wajib baginya, sifat 20 tu lah. Sifat 20 tu Kemudian apa dia? Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Ingat, kalau kita belajar sifat 20, wujud lawannya apa? Kalau wujud artinya ada lawannya apa? Tak ada. Itulah. Tak ada tu mustahil bagi Allah. Ada wajib bagi Allah. Tak ada itu mustahil, sifat mustahil bagi Allah. Sebab tu sifat wajib mesti ada sifat mustahil. Allah maha berkuasa, mustahil Allah lemah. Tu dia. Lawan dia lemah. Kuat, lawannya lemah. Berkuasa, lawannya tak berkuasa. Mustahil Allah tak berkuasa. Tu. Dalilnya apa? Nanti kita sebutlah tuan-tuan Baik, kemudian dan sifat yang harus padanya, sifat jaiz pada Allah Taala, harus bagi Allah Taala apa? Harus tu apa? Sifat yang harus bagi Allah nanti kita sebut kemudian. Cuma nak sebut inilah antara maudhu', topik, modul yang akan kita belajar dan kena jadikan sebagai iktiqad. Yang kedua, pada zat Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat-sifat yang mustahil atasnya, dan sifat yang harus padanya. Ini biasalah kita belajar dalam bab apa, kecil-kecil kita dah belajar dah kan. Apa dia? Sifat Rasul yang wajib apa dia? 4. Apa dia? Ingat tak? Sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Nabi itu apa dia? 4. Apa dia? Itu kadang-kadang kau kepala juga kita. Apa dia? Amanah, siddiq, fatanah. Apa lagi? Siddiq, amanah, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Itu dia. Semula. Amanah, siddiq, fatanah, apa dia? Tabligh. Ini sifat wajib bagi Rasul. Mesti wajib bagi Rasul ni. Dan perbahasannya apa? Nanti kita sebut. Fatanah tu apa? Amanah tu apa? Siddiq tu apa? Tabligh tu apa? Mustahil kalau sifat amanah, lawannya apa? Mustahil khianat. Nabi tak akan khianat. Dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi suruh sampai kepada kita, Nabi tak akan khianat. Kenapa? Nabi itu wajib atasnya sifat dengan amanah, mustahil khianat. Itu. Yang ketiga, maudhu' yang ketiga, topik yang ketiga akan kita bahaskan ialah apa dia? Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arad-arad, sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjuk dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Dia mari dah istilah ni. Istilah apa dia? Istilah yang jangan dengar apa dia? Jirim. Jirim biasa dengar. Belajar sains sebutlah jirim tu. Jirim istilah pada sisi ilmu tauhid apa dia? Jirim tu. Ulama bahas belaka dah.
Ini nak kata ini antara maudhu' yang akan kita belajar. Jirim dan arad. Arad ni benda pula. Arad. Ni istilah-istilah yang akan kita belajar dan hukumnya apa? Wajib tahu. Cuma ringkasnya sebut begini. Jirim yang disebut oleh ulama ialah ma tahayyaza bi nafsihi, benda yang mengambil tempat, adanya mengambil tempat, mengambil ruang, mengambil lapang dan boleh membawa diri sendiri. Umpamanya apa? Umpamanya jirim ni apa dia? Bagi contoh senanglah tuan-tuan. Ni apa ni kita panggil ni? Namanya gelas ke apa cawan nak panggil ni? Gelas, gelas. Gelas kaca. Ni jirim lah ni, Baik, ni jirim. Ma tahayyaza bi nafsihi, benda yang mengambil ruang, mengambil tempat. Bila saya letak kat sini, dia panggil apa? Duduk atas apa ni? Atas meja. Ni benda yang kena jadi jirim. Tu dia. Baik. Ni jirim lah mudahnya. Jirim. Arad apa dia? Arad dia sebut sini kan. Dan arad-aradnya, arad ni ulama sebut ma tahayyaza bi ghairihi, benda yang ada wujud ada tetapi dia bergantung kepada benda lain untuk nampak dia tu. Dia panggil arad. Contoh, ni gelas tadi, gelas kaca. Yang dikata arad ni apa dia? Dia menumpang dekat gelas ni. Apa dia? Apa sifat gelas ni? Keras tak? Keras tak? Keras. Lagi colornya apa? Jernih colornya. Bentuknya macam mana? Bentuknya macam ni lah. Dia panggil arad. Dia kena menumpang pada gelas. Kalau tidak, dia tak boleh bawa diri sendiri. Kerasnya, dia panggil arad, dia panggil. Lagi contoh mudahnya, apa dia? Pen ni tuan-tuan. Pen ni, kalau pen ni dia panggil apa? Jirim. Jirim nah. Baik, arad, benda yang menumpang pada jirim ni apa dia? Color dia. Sifat dia, sifat pen ni apa? Colornya biru. Biru tu mesti menumpang dekat pen ni. Kalau tidak, dia nak menumpang kat mana? Dia panggil arad, dia panggil. Mudah katanya lah. Boleh faham tak? Saya nak terangkan apa maksud jirim dan apa maksud arad. Ini semua akan kita belajar sebagai dalil menunjukkan dia tu barang kena jadi dan ada yang menjadikan dia, dan tak boleh samakan dengan yang menjadi dengan yang dijadikan. Tu Allah jangan diserupakan dengan benda yang kena jadi. Itu dia. Itu kita bahas nanti lebih panjang lebar lah tuan-tuan. Saya sekadar lalu saja nak terangkan maksud jirim dan arad. Baik. Yang keempat, maudhu' yang keempat yang akan kita bahaskan pada ilmu ini iaitu apa dia? Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah, seperti apa? Hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Ini pun termasuk maudhu', modul yang akan kita bincang dan belajar insya-Allah. Ini dipanggil apa? Maudhu' dipanggil. Apa maudhu'? Modul, topik perbincangan yang dibahagi kepada 4 bahagian. Dalam kitab inilah 4 bahagian. Adapun kitab-kitab tauhid yang lain, maudhu'nya ada, cuma mungkin pembahagiannya tak sama macam kitab ni. Tak sama cara penyusunan saja. Maudhu'nya ada, bendanya sama, cuma penyusunan saja yang jadi macam Allah yarham Al-Fadil tuan musannif kitab ni, dia susun dengan cara yang mudah nak faham. Itu saja. Itu dia ya. Baik, sekadar ini dulu tuan-tuan. Boleh dah? Sampai 4 saja. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni lepas raya. Lepas raya ceritanya. Mabadik lagi tu. Tu. Tapi rasa-rasa kalau saya sebut ni, kita dah baca sampai 4 mabadik ni, rasa nampak dah apa tujuan kita belajar ilmu ni. Secara tak sedarnya saya dah sentuh dah. Ya.
Cuma nombor 7 tu, nombor 7, mabadi' yang ke-7 tu saja yang saya kena terangkan secara detail, ya, untuk menerangkan siapa dia Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ni cerita lepas raya, insya-Allah. Kita puasa dulu sebulan, insya-Allah, panjang umur, diizinkan Allah Taala, ya. Berjumpalah kita lagi pada kuliah, ya, setiap Jumaat, minggu yang ke-3 dan minggu yang ke-4. Ni minggu ke-4 dia. Ya. Yalah, minggu ke-4, 3 dan 4, insya-Allah, setiap bulan 2 kali saja, insya-Allah. Jadi kita akan sambung mabadi' yang ke-5 pada lepas raya, insya-Allah. Bukan lepas raya. Bukan habis Syawal. Masih Syawal lagi kita akan onkan juga. Jangan tunggu 30 Syawal habis. Itu dah jawab 2 bulan perginya. Wallahu a'lam. Sekadar ni dulu. Yang baik, yang benar ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri. Aku berqauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.